Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan ya 'alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nazlima aw nuzlama aw najhala aw yujhala alaina. Allahumma qina sayyi'al asqam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita peluang umur dan peluang kesihatan untuk terus kita menjalankan tugas sebagai hamba-hambanya. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung bab yang masih lagi belum habis, iaitu bab yang ke-49. Qala al-Imam an-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf radhiyallahu anhu wa ardhah, babu ijra'i ahkamin nasi 'ala adh-dhahiri wa sarairuhum ila Allah Ta'ala. Bab dalam menyerahkan atau bab dalam menjalankan penghukuman manusia ke atas manusia di atas zahir. Bab dalam menghukum manusia berdasarkan zahir, dan hati dan rahsia hati dan niatnya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah terangkan tentang tajuk ini dan saya rasa jelas. Kita sambung baca hadis yang kelima. Betul lah? وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لما قتلته فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة رواه مسلم. Daripada Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan satu perutusan ataupun satu kumpulan tentera daripada kalangan orang-orang Islam kepada satu kaum daripada musyrikin, dan sesungguhnya mereka telah bertemu dalam pertempuran.
Maka ada seorang lelaki daripada kaum musyrikin dalam pertempuran itu, apabila dia aim ataupun menghendaki dia aim ataupun target, bila dia tuju kepada seseorang daripada tentera Islam, maka pasti akan kena target dia, mesti dia akan bunuh. Okey. So dalam pertempuran tu ada seorang lelaki daripada kaum musyrikin, dia memang cekap, dia akan aim dalam kesibukan tu, dia akan aim siapa-siapa, maksudnya ketua-ketua Islam lah, yang hebat-hebat dalam pertempuran tu, dia terus target dan mesti dia berjaya bunuh. Okay? Dia akan sama ada dengan senjata dia lah, sama ada dengan panah ke, pedang ke, tombak ke, tapi apabila dia target saja, dia mesti berjaya, dia akan kalahkan. Okay? Dan sesungguhnya seorang lelaki daripada kalangan orang Islam, bila dia tengok keadaan lelaki ini, lalu dia pun mencari kelalaian keadaan di mana lelaki ini terleka, kan? Dan kami semua bercakap bahawa lelaki itu adalah Usamah bin Zaid. Macam-macam hadis yang kita baca pada tahun bulan lepas lah. Lalu Usamah bin Zaid ni, dalam riwayat ini, maksudnya dia peringkat awal dia tak sebut rajulan minal muslimin, seorang lelaki daripada kaum muslimin. Tapi ada perawi lain yang kata maksud seorang lelaki itu ialah Usamah bin Zaid. Lalu Usamah bin Zaid pun pergi menuju ataupun target lelaki ini dengan dan dia berjaya mengalahkan lelaki ini, menjatuhkan lelaki ini. Dan apabila dia mengangkat pedang untuk bunuh lelaki ini, tiba-tiba lelaki itu berkata la ilaha illallah. Lalu Usamah terus bunuh, kan. Kemudian dah habis peperangan itu, mereka pulang ke Madinah. Lalu datanglah berita gembira kepada Rasulullah SAW. Maksudnya orang Islam berjaya mengalahkan kaum musyrikin tersebut. Kemudian mereka menceritalah macam pertempuran berlaku yang sengit. Kemudian mereka cerita juga kisah lelaki yang membunuh, maksudnya seorang daripada tentera Islam, iaitu Usamah bin Zaid. Bagaimana dia berjaya membunuh lelaki yang telah berjaya membunuh berapa ramai di kalangan tentera-tentera Islam. Lalu Nabi SAW pun memanggil lelaki itu. Lalu dia pun bertanya, baginda SAW bertanya, kenapa kamu membunuhnya? Lima qataltahu? Lalu Usamah dia menjawab, wahai Rasulullah, auja'al muslimin, dia telah menyakitkan di kalangan orang Islam. Maksudnya dia telah membunuh orang itu, orang ini, dia sebutlah nama, seorang demi seorang tentera Islam yang terbunuh di tangan dia. So, dia ni sangat bahaya. Kalau dia tuju, mesti dia akan berjaya bunuh. Dan sesungguhnya aku telah mengangkat pedang ke atasnya. Apabila dia nampak pedang, baru dia kata la ilaha illallah. Jadi kalau dia masuk Islam, pasal daripada awal lagi dia, maksudnya jelas daripada tanda-tanda yang zahir bahawa dia sebut la ilaha illallah itu sebagai helah untuk lari daripada dibunuh. Bukan ikhlas. Lalu Nabi Rasulullah SAW tanya Usamah, aku tak tahu adakah kamu telah bunuh dia? Selepas dia sebut la ilaha illallah, lalu Usamah jawab, ya, na'am, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW pun respon ataupun kata kepada Usamah, فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Maka bagaimanakah kamu nak buat dengan perkataan la ilaha illallah apabila la ilaha illallah itu datang pada hari kiamat membela dia. Jadi kata-kata la ilaha illallah itu sangat tinggi nilai dari sisi Allah SWT. Maksudnya Allah yang ilhamkan manusia untuk mengungkapkan la ilaha illallah. Allah yang buka hati seseorang untuk mengungkap la ilaha illallah. Jadi kalau la ilaha illallah datang pada hari kiamat membela orang yang terbunuh ni, kamu nak buat macam mana? Lalu Usamah pun menjawab, wahai Rasulullah, istaghfirli, beristighfarlah untuk aku. Maksudnya engkau doa engkau mustajab, engkau tolonglah minta ampun kepada Allah untukku. Rasulullah SAW tak jawab. Rasulullah hanya kata, kaifa tasna'u bila ilaha illallah iza ja'at yaumal qiyamah. Apa kamu nak buat nanti pada hari kiamat bila la ilaha illallah datang kepada kamu, kan? So setiap kali dia minta Rasulullah ampun, Rasulullah hanya ulang tu je, kan?
Dan satu riwayat lain kita baca pada minggu lepas, dia sampai kata, aku rasa lebih baik aku tak masuk Islam lagi. Yang lepas peristiwa tu baru aku masuk Islam. So Islam menghapuskan semua dosa yang sebelumnya. Dan satu riwayat lain, dia kata, alangkah baiknya kalau ibu aku tidak lahirkan aku. Maksudnya dia terlampau menyesal. Sebab itu bukan senang untuk menuduh seseorang dengan kekufuran ataupun munafik. Sebab kita tak tahu isi hati seseorang kan. Sebab itu amat bahaya golongan ataupun kumpulan yang suka menghukum orang lain kan. Dan kalau kita tengok dalam sejarah Islam, kumpulan yang berhuru-hara dalam masyarakat ataupun negara Islam ialah golongan yang ekstrim. Okay, macam Khawarij, dia mengkafirkan orang Islam hanya dengan dosa-dosa yang dilakukan. Kalau akhir zaman ni Daesh, apa lagi? Kumpulan-kumpulan itulah sebenarnya itu semua ciptaan musuh kan. Mereka membaca sejarah dan kalau orang Islam yang sebenarnya dia tak akan bunuh orang Islam yang lain. Okay. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة رواه البخاري. Daripada Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia telah berkata, dari Abdullah ini di kalangan tabi'in, dia telah berkata, aku telah mendengar sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, aku telah mendengar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Inna nasan kanu yu'khazuna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada sekumpulan manusia, ada beberapa orang individu manusia, mereka dihukum oleh wahyu pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Maksudnya golongan munafik ataupun golongan pura-pura. So mereka tahu, sahabat tahu bahawa dia orang ni pura-pura Islam, sebenarnya bukan Islam. Daripada mana? Wahyu. Okay, wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Walaupun begitu, Rasulullah SAW kita lihat bagaimana baginda berinteraksi dengan golongan munafik. Seperti Allah bin Ubay, Allah sebut dalam Quran jelas. Tapi oleh kerana dia mengucap, Rasulullah tak bunuh dia. Okay. So perkataan la ilaha illallah tu sangat mahal. Okay. Walaupun sebenarnya dia kafir lah kan? Tapi dia pura-pura Islam. Tapi Nabi SAW masa yang sama bijak, tidak beri apa-apa jawatan kepada dia, tak lantik dia, tak dekat dengan dia. Rasulullah SAW berhati-hati dengan golongan munafik ni kan? Tetapi adakah Rasulullah SAW bunuh mereka ataupun halau mereka? Tak. Kenapa? Kerana untuk mengelak daripada fitnah, agar tidak ada musuh yang mengambil kesempatan dan berkata bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh pengikut dia sendiri kan. Jadi Sayyidina Umar kata, pada zaman Nabi SAW masih hidup, wahyu akan membongkar rahsia hati orang-orang munafik yang pura-pura Islam. Dan sesungguhnya wahyu sekarang sudah terputus zaman Sayyidina Umar. Dan sesungguhnya kami akan mengambil hukum kepada kamu sekalian sekarang ini dengan apa yang ternyata zahir bagi kami daripada amalan-amalan dan tindakan kamu. Maka barang siapa yang menzahirkan kepada kami kebaikan, maka kami akan
terima dia, kami akan dekatkan dia kepada kami. So kami akan berasa aman dengan dia, tidak menganggap dia sebagai musuh, dan kami akan dekatkan dia dengan kami. Kemudian tiadalah bagi kami apa-apa hukum terhadap rahsia hatinya. Mungkin dia pura-pura ke, kan, dia tak ikhlas, dia riak dan sebagainya. Itu bukan kerja kami, itu kerja Allah Ta'ala. Kami hukum zahir. Segi zahir dia sedekah, benda yang baik lah. Segi zahir dia nak tolong, satu yang benda yang baik lah, kan. Kita tak perlu ragu-ragu terhadap niat keikhlasan dia. Allah lah sahaja yang akan menilai dan menghisap dalam hatinya, kan? Niat buat ikhlas ataupun tidak, Allah sahaja yang maha mengetahui. Dan barang siapa yang menzahirkan bagi kami keburukan, kepada kami keburukan ataupun kejahatan, kami tidak akan berasa aman dengannya. Maksud kami tak akan percayalah pada dia sebab dia zahirkan kejahatan. Walam nusaddiqu, dan kami tidak akan mempercayai dia. Barang siapa yang ada rekod buruk, kan, dia melakukan jenayah ke, tipu ke, bohong ke, cakap bohong, maka kami akan berhati-hati dengan dia. Kami tak akan percaya pada dia. Walaupun dia berkata bahawa sesungguhnya hati dia baik, niat dia baik, dia bohong sunat, dia buat, maksudnya dia curi, dia rompak dia orang, tapi niat baik dia bagi pada fakir miskin, kan. Kami tak percaya, kan. Sebab apa? Sebab zahir, Allah perintah suruh tengok zahir. Segi zahir misalnya dia pergi sembah Tok Kong, dia pergi puja agama lain, dia sembah, dia buat apa tu, ibadat agama lain lah, kan. So, bila dia mati, dia tak zahirkan Islam, so segi zahir kita hukum dia kafir lah, kan. Okay. Jadi Allah perintah supaya hukum segi zahir. Ada kemungkinan sebelum dia mati misalnya dia mengucap seorang-seorang dia, ada kemungkinan, kan? Okay. Dia duduk kawan orang Islam lama, hati dia teringin nak masuk Islam, tapi dia duduk tangguh. Okay. So bila kemudian kita tak tahu, segi zahir kita tak tahu dia mengucap atau tidak, last sekali kawan kita ni, jadi kita hukum zahir je, kan, dia kira kafir lah, kan. Hakikat di sisi Allah, kalau dia mengucap, antara seorang-seorang dia pun dia masuk Islam, dia selamat, kan. Tapi kita diperintahkan datang dunia ni menilai manusia berdasarkan apa yang kita nampak sahaja. Hati dia serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada sini juga kita tidak boleh orang yang terlibat dengan jenayah yang melibatkan hukum hudud, kalau tertangkap dan ada saksi, okay, dia tidak boleh menghalalkan jenayahnya itu dengan kononnya dia niat baik. Macam tadi saya kata, dia curi, dia terkantoi dan dah keluar hukum, dia tak boleh kata di hadapan hakim, sebenarnya saya curi itu kerana untuk tolong orang fakir miskin, bukan untuk diri saya curi untuk orang. Tak boleh kata itu, kan. Kita hanya hukum zahir sahaja. Bab yang seterusnya, bab ke-50, babul khauf. Kita masuk bab hati ni. Kemudian babur raja. Apa maksud khauf? Takut, perasaan takut. Dan dia sebenarnya tanda keimanan seseorang. Nanti Imam Nawawi akan susulkan pula dengan bab apa? Bab ar-raja. Raja maksudnya harap. Kemudian bab keseimbangan antara takut dan harap. Dia sebenarnya iman yang sebenar adalah perasaan lah, sebab iman hati. Okay. Iman yang logik, dia juga adalah apa? Jadi sebenarnya adakah iman logik membantu? Tapi apa tu, hukuman yang terakhir ataupun kita panggil keputusan yang terakhir adalah di tangan hati, okay? Hati yang putuskan sama ada beriman ataupun tak beriman. Dan hati ini adalah tempat berkumpulnya perasaan kita lah. Takut, harap, cinta, sayang, sedih, rindu, cemburu,
Semualah hati kan. Dan hati ni ada perasaan yang buruk, yang negatif, dan ada perasaan yang positif, yang baik. Jadi apabila seseorang itu dia ada beriman dengan akal dia bahawa Allah itu wujud dan Allah itu maha melihat, maha mendengar, dan Allah itu maha mengetahui, dia maha berkuasa ke atas setiap hamba-hamba dan makhluknya, dan dia beriman dengan wahyu yang Allah turunkan dalam Al-Quran Al-Karim, dia beriman dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. So segala apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim dia akan percayalah, benarkan. Okay, dia beriman tentang hari kiamat, tentang kehidupan selepas mati, kemudian tentang balasan yang terakhir setiap manusia akan lalui. Okay, manusia akan dinilai di padang mahsyar, kemudian akan setiap orang kena meniti titian sirat. Daripada situ diputuskan sama ada dia berjaya masuk ke syurga, menyeberang lautan neraka, ataupun dia terjatuh dalam tu kan. Waliyahzubillah. Jadi bila kita baca Al-Quran, hakikat yang kita semua akan hadapi, kalau seorang itu benar-benar dia beriman, dia mesti takutnya. Kalau tak takut tu maksudnya problem lah. Iman hanya kat lidah, kat mulut. Okay. Tapi tidak bermakna seseorang itu bila dia ada perasaan takut, dia boleh terjerumus untuk melakukan dosa. Sebab perasaan ni berbolak-balik. Hati, al-qalbu dalam bahasa Arab maksudnya berbolak-balik. Dan hati ni Allah bolak-balikkan dia. Sebab perasaan takut tu tak berada sentiasa. Kadang-kadang dia bertukar jadi tenang balik kan. Jadi manusia ketika lalai dan leka, boleh saja dia melakukan maksiat. Manusia ketika melayan bisikan syaitan, dan dia ada nafsu juga dalam diri manusia kan, melayan nafsu dia, sudah tentulah dia yang lemah ni, makhluk yang lemah akan terjerumus melakukan dosa. Sebab tu di kalangan sahabat ada yang tergelincir juga melakukan dosa. Tapi beza orang beriman ni, bila dia sedar, dia segera bertaubat, dia tak tangguhkan. Okay. Dia melihat dosa seperti gunung yang besar yang akan menimpa dia. Jadi kita masing-masing, Imam Nawawi bubuh bab ni, letak bab ni, al-khawf, supaya kita semua cek hati kita ada tak perasaan takut ni kan. Sikit ke banyak? Kalau tak ada langsung, kacau lah. Berat lah kan. Kalau orang tu dia tak ada langsung, dia tak tahu langsung, memang dia jujur dengan kita, dia kata aku ni sejak lahir Islam, aku taklah rasa, maksudnya bila dengar pasal neraka tak rasa takut pun, nak hantar azab kubur tak rasa takut pun, dan aku kadang tipu aku. Dia cerita dia mengaku dia buat dosa itu, dosa ini kan. So macam mana kita nak bantu dia supaya dia ada perasaan takut? Okay, kita gerakkan fikiran dia, akal dia. Jadi akal ni walaupun bukan tempat iman menetap, tetapi dia membantu untuk mencari iman. Okay. Sebab tu saya suka ilmu falsafah. Ilmu falsafah ni dia mengajak kita berfikir benda metafizik yang di sebalik zahir. Okay. Dan falsafah yang simple-simple aja, tak perlu terlampau dalam. Itu tajuk lain lah kan. Tapi sekarang ni insya-Allah semua kita ada benih ataupun perasaan takut ini. Cuma macam mana kita nak suburkan dia supaya sentiasa kuat kan. Sentiasa beringat. Apa tujuan, apa tugas perasaan takut? Mengawal. Menahan diri daripada melakukan dosa. Kalau perasaan tu takut ada dia nak ambil rasuah walaupun siapa tak nampak. Takut kan, Allah tahu kan. Kalau perasaan takut tu ada dia nak gunakan mata dia untuk melihat perkara yang haram walaupun tak ada orang tengok, seorang-seorang dia. Okey. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka ketika ghaib.
Maksudnya siapa pun tak nampak, dia seorang mereka aja. Mereka boleh je nak buat maksiat, tetapi mereka tak buat kerana mereka yakin dan beriman bahawa Allah itu melihat mereka. Maka bagi mereka adalah keampunan yang amat luar biasa, keampunan yang amat besar dan juga ganjaran yang amat besar. Jadi adakah macam mana kita nak suburkan perasaan takut tu? Para ulama sepakat mengatakan ialah kita merenung dan menghayati makna ayat-ayat Al-Quran yang cerita pasal neraka, cerita pasal kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Sebab itu antara ibadat yang penting yang wajib kita ambil untuk diri kita ialah tafakur. Tafakur ataupun uzlah seketika, duduk-duduk bersendirian sambil fikir tentang asal-usul kehidupan, dosa-dosa yang telah lalu kita pernah buat, kita belum bertaubat lagi ataupun kita tak tahu, kita masih lagi duduk tangguh-tangguh kan. Kemudian berfikir tentang kematian, bila masa boleh datang, kita bersedia ataupun tidak. Okay. Kemudian berfikir tentang siapa pun tak boleh lari daripada azab Allah apabila Allah menghendaki kan. Jadi semua-semua itu, berfikir itu amat membantu supaya hati kita ni hidup balik kan. Selain dengan zikir lah. Sebab itu Imam Nawawi memuatkan agak banyak ayat-ayat yang dipetik oleh Imam Nawawi untuk sama-sama kita tafakkur, kita tadabbur, kita merenungkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-40, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku lah sahaja maka takutilah kamu sekalian. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, objek bila ditolak ke depan, kita memberi makna hasr. Hasr ni maksudnya kepung. Objek di sini ialah perkataan iyaya. Biasa bahasa Arab dia akan sebut kata kerja dulu, fa'il, kemudian barulah maf'ul bihi, objek. Tapi di sini ditolak maf'ul bihi ke depan, memberi makna hasar. Maksudnya jangan kamu takut siapa pun melainkan aku. Itu perintah Allah. Maksudnya kalau kamu ada still takut pada orang itu, maksudnya kamu belum lagi takut pada aku. Jadi orang yang beriman, dia hanya takut pada Allah SWT. Dia tak takut kepada siapa pun selain Allah SWT. Jadi orang beriman ni orang yang sangat maju ke depan dan berani untuk buat keputusan kan. Dia tak takut itu dan tak takut ini. Dia hanya takut kepada Allah SWT. Sebab tu antara nasihat Nabi SAW, la takhaf illa zambak. Janganlah kamu takut melainkan dosa kamu. Sebab dosa kamu menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Jangan takut pada manusia, takut pada orang itu, orang ini. Adalah kamu hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila iman tu betul-betul semat di dada, orang Islam akan jadi orang yang sangat berani mencuba benda-benda yang baru, berani menanggung risiko kan. Berani bercakap benar, berani mencegah kemungkaran. Sebab dia takut siapa kan. Dia bukan nak pujian orang ke kutuk orang, dia tak peduli. Dia yang penting keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kadang-kadang bila kita nampak maksiat depan kita dan kita kenal orang tu, tiba-tiba kita tak tegur dia. Sebab kita tak tegur dia? Takut pada dia kan. Takut dia marah ke, takut dia tak suka kita. Tapi orang yang benar-benar takut pada Allah, dia peduli apa? Kan? Walaupun maksiat tu datang pada orang yang dia sangat kagum atau ada kuasa boleh pecat dia bila-bila. Tapi kalau dia berani, dia akan, tapi dengan berhemah lah. Berhemah. Dia tak akan sembunyikan kebenaran. Jadi siapa yang masih ada takut pada itu, pada ini, sebenarnya dia belum lagi mencapai hakikat keimanan yang sebenar. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, wa iyaya farhabun. Hanya kepadaku lah sahaja, maka takutlah kamu sekalian. So jangan takut kepada selain aku. Wa qala ta'ala inna batsha rabbika lasyadid. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya batsh,
Apa terjemah batsha? Apa dalam buku terjemah al-batsh? Inna batsha rabbika lasyadid. Siksaan. Lagi? Batus ni hentaman, hentaman. Syadid tu sangat dahsyat. Dan perkataan batus maksudnya hentaman ataupun pukulan yang sangat kuat. Syadid sangat dahsyat. Okey, perkataan syadid. Sesungguhnya hentaman Tuhan kamu, Allah bila dia nak hentam sesuatu, dia nak hancurkan sesuatu, syadid, amat dahsyat. Yalah, kalau kita boleh tengok apabila Allah menghendaki kepada sesuatu kaum ataupun sebuah negeri bala, tak tinggalkan satu apa pun kan. Jadi padang jarak pun terkukur. Apa yang Allah SWT lakukan pada kaum Ad, kaum Samud kan. Apa tu kaum Lut, kaum Nabi Lut kan. Kesan dia sampai sekarang kita boleh tengok kan. Yang terbaru misalnya tsunami kan, di tempat jiran-jiran kita. Sampai sekarang kita boleh tengok. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yawmun majmu'un lahun nas. وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Surah Hud. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 102 hingga 106, dan demikianlah Tuhanmu mengambil ataupun Tuhanmu menyentap. Okay. Apabila dia menyentap kampung-kampung ataupun negeri-negeri dalam keadaan dianya zalim. Negeri-negeri itu berlaku kezalim. Maksudnya penduduk negeri-negeri itu berlaku zalim. Sesungguhnya inna akhzahu alimun syadid. Sesungguhnya apa dia terjemah? Akhza asalnya ambil. Sini maksudnya hentap. Sesungguhnya hentapan dia, yakni Allah SWT, amat pedih dan amat dahsyat. Sentapan. Akhaz ni asalnya ambil dengan sentap, dengan kuat. Okay. Maksudnya macam mana kita bayangkan sebuah negeri yang besar, yang luas, dengan istana raja dia, dengan kemakmuran penduduknya, dengan kehebatan binaan-binaan. Allah sekelip mata dia boleh hancurkan habis semua, jadi debu. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda yang besar, yang amat jelas bagi orang yang takutkan azab akhirat. Jadi di dunia pun dah teruk, apatah lagi di akhirat. Zalika yaumun majmu'un lahun nas. Hari akhirat itu ialah hari yang dikumpulkan baginya seluruh manusia. Zalika yaumun mashhud. Hari itu adalah hari yang disaksikan oleh semua manusia. Semua manusia akan dibangkitkan dan akan melihatnya. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan tidak kami tangguhkan melainkan untuk tempoh yang telah dibilang, maksudnya untuk ajal yang telah ditetapkan.
Maksudnya ada sebahagian orang yang dia berlaku zalim atas dunia, tetapi Allah tidak ambil hukum di atas dunia. Allah biarkan. Dia terus hidup dengan sihat, dengan kekayaan, kemewahan dia, walaupun semuanya dengan haram, cara haram kan. Okay, dia tengok sihat elok saja kan. Itu maksudnya apa? Istidraj. Allah tangguhkan, kumpulkan semua sekali balasan dia di akhirat. Maksudnya dia kena sangat teruk lah di akhirat kelak. Sebab siapa yang kena di dunia, dia kalau dia tak bertaubat pun tapi dia dah kena di dunia, di akhirat dia kena agak tapi ringan lagi lah. Ringan. Tak sama dengan orang yang contohlah orang yang terlibat dengan dosa hudud misalnya. Lalu dia ditangkap dan dihukum. Okay. Dia akan dibersihkan lah pada dosa dia kalau bertaubat kan. Ataupun orang yang mati dalam keadaan bencana dan malapetaka oleh sebab misalnya dosa yang dia buat atas dunia. So apa yang berlaku pada dia itu adalah kafarat bagi dia. Ataupun orang yang sakit, Allah uji dengan kesakitan. Sakit itu bagi orang yang beriman menghapuskan dosa-dosa dia kan? So di akhirat selamatlah, dia ringan. Tapi orang yang buat dosa macam-macam, tipu orang tu, tipu orang ni, khianat itu, khianat ini, tiba-tiba dia sihat je elok kan, tak sakit apa pun kan. Itu istidraj, lagi bahaya kan. Itu tidak bermakna Allah Ta'ala sayang pada dia kan. Itu bukan ukuran bahawa Allah redha terhadap apa yang dia buat. Itu lagi bahaya. Dekat kampung saya, tapi jiran kampung saya ada seorang hamba Allah ni, dia jadi kaya mengejut kan. Sebab ayah dia meninggal dan tinggalkan harta untuk dia lah. Tapi dia ni orang yang tak jaga sembahyang dan selalu judi kan. Sebahagian daripada orang kampung nasihat dia tak dengar kan. Lalu harta tu sayanglah dihabiskan perlahan-lahan kan. Mungkin orang kampung lagi kata kat saya, mungkin sebab dia ni tak sedar nak bertaubat. Sebab dia sihat saja Ustaz. Dia tak pernah sakit, tak pernah demam, sihat je. So dia kata, dia boleh berhujah. Dia kata, kalau Allah Ta'ala marah pada aku, tengok aku sihatnya, tak ada apa. Itu sebenarnya lebih bahaya daripada, maksudnya Allah tak pedulikan dia kan. Walaiyazubillah. Kalau seorang itu dia sakit, dia ditimpa dugaan itu, ini paling kurang dia ingat kepada Allah dan boleh cek balik kehidupan dia. Yang mana yang tak betul dia betulkan. Tapi orang yang sentiasa dalam keadaan elok, semua cantik dalam keadaan dia terus buat dosa, itu bahaya. Itu bahaya. Walaiyazubillah. Sebab nanti bila Allah Ta'ala sentap kan, kita panggil sentap tak? Sentap ataupun rentap, tak ada dah peluang kedua, habis kan? Kalau sakit sikit-sikit ni ada lagi peluang kedua kan. Tapi kalau sakit yang ataupun kemalangan yang mengejut, yang mengambil nyawa tiba-tiba, itu walaiyazubillah. Kita habiskan sedikit ayat ni ya. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biizni. Pada hari itu setiap orang akan datang bertemu dengan Allah, tetapi tidak seorang pun boleh bercakap melainkan dengan izinnya, izin Allah Ta'ala. Bahkan yang akan bercakap nanti ialah anggota-anggota tubuh badan kita. Faminhum syaqiyyun wa sa'in. Maka daripada kalangan manusia ketika itu ada yang celaka nasib dia dan ada yang bahagia. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa shahiq. Adapun orang-orang yang celaka, maka mereka berada dalam neraka, keputusannya mereka last sekali akan berada dalam neraka. Lahum fiha zafirun wa shahiq. Bagi mereka dalam neraka itu zafirun wa syahiq. Maksudnya mereka dalam neraka diseksa sehingga kan nafas mereka tu kedengaran. Nafas, cara tarik nafas dan turun nafas. Zafir ialah sedut nafas. Syahiq pula ialah turun nafas. Maksudnya macam orang kena seksa lalu dia tercungap-cungap penat dengan seksaan itu sehingga ahli neraka ni kedengaran nafas mereka yang sangat kuat menanggung seksaan. Tapi mereka tak mati orang yazub. Jadi itu yang bahaya. Kalau seksaan atas dunia last sekali mati kan, mati berehat.
Tapi dalam neraka wal-iyazubillah, ada juga tafsiran zafir wa syahiq ni ialah nafas neraka. Neraka tu macam monster makhluk yang bernyawa. Dia menyeksa, bukan saja dia menyeksa apa tu segi zahir, bahkan dia menyeksa segi psikologi. Okey. Dia zahirkan kemurkaan, kemarahan seperti makhluk yang ganas, yang nafas dia tu macam nafas naga contohnya kan. Turun naik nafas itu didengari oleh ahli neraka dan dilihat sendiri kan. Kalau kita baca surah Al-Mulk, Allah sebut dalam Quran. Macam mana? Surah Al-Mulk. Semua hafal kan surah Al-Mulk? Semua hafal, tapi nak sebut ayat tu tak ingat. Dia mula-mula muka surat pertama sebelum innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila dicampakkan ahli neraka ni, manusia ni ke dalam neraka, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Mereka dapat mendengar bagi neraka ni ada syahiq. Syahiq ni jeritan. Wa hiya tafur, dalam keadaan dia sedang menggelegak kan. Api neraka tu menggelegak dan kepanasan. Dia menunjukkan kemarahan. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampirlah neraka tu dia punya marah ke ahli neraka ni, sampai-hampir dia pecah. Neraka yang sangat kuat tu hampir-hampir pecah kerana kemarahan dia sangat kuat. Daripada kemarahan dan kemurkaan dia terhadap golongan yang diseksa dia. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Setiap kali dicampakkan satu kumpulan ke dalam neraka, maka neraka akan bertanya mereka, tidakkah datang kepada kamu pemberi amaran? Maksudnya, macam mana kamu boleh termasuk neraka ni? Termasuk dan dia aku juga. Bukankah telah diberi amaran kepada kamu? Lalu sebab itu kalau kita fikir balik, memang siapa yang tak takut tu pelik. Memang menakutkan. Walaiyazubillah. Semoga Allah SWT selamatkan kita daripada api nerakanya dan zuriat keturunan kita dan isteri dan suami kita semua, ibu bapa kita semua, guru-guru kita semua. InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita dimasukkan di kalangan golongan yang takut di dunia. Siapa yang takut di dunia, dia takkan takut di akhirat. Siapa yang tak takut di dunia, dia akan takut di akhirat. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena berhenti semua pakai dia tengok jam.